Peace. Peace. Dah. Okey. Ni kat Kuala Lumpur. Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Baik, hari ni masih lagi dalam minggu utama, tapi dalam hari yang terakhir sesi persekolahan untuk minggu ni. Okey, persiapan pagi ni. Okey, malam tadi dia tidur lambat dalam pukul 11. Jadi pagi tadi dia lambat bangun lah. Tak adalah lambat. Selalunya bila orang dah meriah-meriah dalam rumah, dah bunyi bising-bising, dia bangun sendirilah. Okey, tapi tadi dia tak bangun-bangun, kena kejut. Okey, lepas kejut tu cakap mandi dia. Okey, dia terus nak ke toilet. Okey, pakai baju pun okey. Semua hari ni jalan lancar juga. Okey, bagus dah sebenarnya. Okey, jadi hari ni aku nak sambung apa yang aku nak cerita semalam. Okey, berkaitan dengan autism spectrum disorder. Okey, ngantuk lagi tu, nampak tu. Tidur dulu. Nanti sampai sekolah baru kejut. Okey, apakah punca? Okey, hari ni aku nak bicarakan apakah punca dan siapakah mereka yang berisiko sebenarnya untuk mendapat ataupun mungkin apa dia panggil, okey, mungkin mendapat gejala ataupun masalah autism ni lah kepada anak-anak mereka. Okey, pertama, autism ni sebenarnya ikutkan kajian dia tak ada punca yang betul-betul orang kata punca yang menyebabkan kanak-kanak ni boleh menjadi autism. Okey, berdasarkan kajian-kajian pakar, susah nak cari punca sebenarnya. Okey, dia nak dikata secara random pun tidak, tapi tak ada punca spesifik lah. Okey, kenapa autism ini berlaku sebenarnya. Okey, tapi ada beberapa lah pendapat mengatakan bahawa autism ni pertamanya dikaitkan dengan unsur genetik. Okey, genetik tu tak semestinya ibu bapa ataupun keluarga dekat lah, datuk nenek ke, makcik ke, anak saudara ke, sepupu ke, tak. Kadang-kadang dia boleh jadi juga saudara jauh. Okey, tu faktor yang pertama. Yang kedua adalah faktor persekitaran. Okey, ini dikatakan antara faktor puncanya, iaitu persekitarannya, mungkin environmentnya ke, okey, mungkin tempat pengudaraan kawasan kediaman kita mungkin yang tak sesuai ke, ataupun cara kita lah masuk anak kita mungkin. Okey, contoh pemberian gadget sebagai contoh. Itu aku tak cakap punca, nanti aku akan bincangkan dalam bahagian lain nanti, adakah gadget tu menyebabkan autism. Okey, nanti mungkin aku akan bincang sikit lah pasal benda tu. Okey, kemudiannya lepas persekitaran adalah gangguan daripada pertumbuhan otak tu daripada janin. Okey, ini pun dikatakan menjadi punca lah. 3 lah. Pertama genetik, kedua persekitaran, yang ketiga adalah faktor masa dalam kandungan lagi. Janin tu sebenarnya otak tu dah terganggu. Okey, jadi itu mungkin faktor punca, sebab jarang sebenarnya autism ni terjadi. Mungkin dah lahir pun jadi. Okey, dia kemungkinan jadi kerana faktor sebelum kelahiran tu, proses tu dah berlaku, sebab dia adalah gangguan otak kan. Kalau ikutkan pengalaman masa Fatin dalam kandungan, okey, ada sekali tu, sebab selalu masa pergi rawatan doktor, aku memang akan masuk lah sekali untuk pemeriksaan kan. Dia ukur saiz kepala, dia ukur saiz tulang, tu semua nak tengok perkembangan bayi ni normal ke tak normal kan. Okey, selalunya memang aku akan masuk sekali bersama dengan isteri. Okey, ada satu kali tu masa mengandungkan Fatin, doktor kata ukuran kepala dia sedikit besar daripada perkembangan dia. Okey, maksudnya doktor kata saiz lain, tulang-tulang semua normal mengikut perkembangan yang ikut minggu kan. Okey, tapi dia kata kepalanya sedikit besar. Okey, dia kata sedikit lah, tak adalah terlalu besar, tapi ukuran tu mungkin lebih besar daripada yang sepatutnya.
Okey, tapi bila perjumpaan berikutnya, okey, doktor kata saiz kepalanya dah kembali normal. Okey, jadi aku rasa kat situ mungkin antara punca lah. Okey, kenapa Fatin ni, dan ianya mungkin dikaitkan dengan faktor ketiga tadi, iaitu perkembangan otak dia semasa daripada peringkat janin lagi. Okey, jadi kenapa dia boleh jadi besar tu, mungkin tu yang menyebabkan pakar-pakar tak tahu apa punca sebenarnya menyebabkan benda tu boleh berlaku dalam kandungan. Adakah sebab makanan ke, atau persekitaran ke, gangguan emosi ke, itu semua tak tahu lagi. Okay, tak ada siapa yang pernah memberi kata putus lah tentang betul ke apakah punca yang menyebabkan perkembangan otak tu berlaku semasa dalam janin lagi. Okay. Jadi kita tengok pula siapakah golongan-golongan berisiko sebenarnya, ataupun mereka, apakah faktor yang mungkin boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak tu berisiko untuk mendapat ASD. Pertama, golongan berisiko sebenarnya adalah macam Fatih. Macam Fatih tu maksudnya apa? Lelaki. Kanak-kanak autism ini 4 kali ganda lebih ramai adalah golongan lelaki daripada golongan perempuan. Maksudnya dalam 5 orang kanak-kanak autism, seorang perempuan dan selebihnya adalah lelaki. Sebab lelaki adalah 4 kali ganda lebih berisiko untuk mendapat autism. Sebab tu autism, kalau kau tengok kanak-kanak perempuan dia kurang sikit berbanding kanak-kanak lelaki yang autism. Bersyukurlah, sebab lelaki ni kalau dia autism, kita tak, dia mungkin terlalu kuat. Kalau dia yang hyper tu terlalu ganas lah. Tapi risau part perempuan ni lah kan. Susah sikit nak jaga pada aku lah, sebabkan keperempuanan tu. Kau faham susah sikit nak jaga. Yang lelaki ni mungkin kalau berbukil ke, orang macam tak kisah sangat lah kan. Tapi kalau perempuan ni, kalau macam tak pakai baju, yelah, bayangkan nak jaga seorang perempuan yang normal pun susah lagi lah menjaga seorang kanak-kanak perempuan normal yang tak berapa normal. Sebabnya autism ni kan macam puzzle kan. Kalau kau tengok autism punya ni, kebanyakan dia tunjuk gambar puzzle. Puzzle tu maksudnya ada satu puzzle yang tak lengkap. Itu maksud dia. Kemudiannya dia katakan juga berkaitan dengan keturunan. Aku dah cakap tadi, kalau keturunan ada gejala autism ni, ASD ni, kemungkinan akan ada nanti keturunan dia yang kena autism ni juga. Tapi tak semestinya dekat. Kadang dia boleh kena yang jauh, keluarga jauh. Tak semestinya keluarga dekat. Mungkin juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, disebabkan oleh genetik dan juga kromosom. Yang ni mungkin aku tak boleh nak terangkan dengan jelas sangat. Kemudiannya usia. Contohnya ibu bapa yang mengandungkan anaknya pada usia yang agak lewat juga berisiko, dikatakan berisiko untuk mendapatkan anak yang mempunyai masalah autism ni. Jadi elakkan daripada kita, tak semestinya, tapi elakkanlah di umur yang terlalu lewat untuk ada anak. Kesannya mungkin berisiko untuk autism. Sebab aku daripada kecil pun pernah dengar orang kata kalau mengandung, semasa umur nak penghujung, nak sampai ke menopause tu, anak-anak selalunya akan ada sedikit masalah belajar lah, dia kurang gitulah, pernah dengar dulu lah. Jadi ini mungkinlah autism yang kecil lah, mungkin persen dia. Yang terakhir aku pernah dengar juga, kalau kau pergi hospital atau klinik semasa check up untuk anak korang, untuk kes-kes macam ini, mesti doktor akan tanya, dia ni pernah kena serang sawan tak? Itu pun boleh. Sawan ni mungkin satu punca yang lahir tapi bila dalam proses pembesaran tu dia akan ada masalah. Bila berlakunya sawan ni mungkin menyebabkan gangguan kepada saraf otak dan menyebabkan ia boleh jadi autism. Termasuk juga kuning. Masa Fatih ni, bila kita pergi pakar kanak-kanak ke, pakar psikologi ke, dia akan
tanya dulu kuning berapa hari, berapa lama, berapa suhu tinggi. Okey, dia akan tanya tu. Jadi mungkin juga sawan dan juga kuning ni, okey, boleh menjadi punca kepada masalah autism. Okey, jadi next nanti aku mungkin akan cerita tentang penggunaan gadget ke, ataupun apakah langkah-langkah ataupun apakah usaha yang aku buat bagi membantu Fatin ni supaya dia cepat pick up. Okey, proses perkembangannya kembali berada on track tu. Okey, jadi itu saja yang aku nak kongsi untuk kali ni. Okey, okey Fatin, bye. Tangan tinggi sikit. Okey, bye ni, bye talik my camera. Alah, okey. Dia kalau itulah, kalau kita macam mendesak-desak dia tak nak. Kadang susah juga kadang nak ngajar dia. Dia bila kita terlalu desak, dia akan tak nak, dia menolak. Okey, tu salah satu ciri lah dia punya cat. Dia punya ni lah, gaya lah. Dia tak boleh didesak-desak sangat. Okey, kalau dia tak nak tu maksudnya biar je dulu, nanti kita pujuk balik, nanti kita usaha lagi. Walaupun nak makan ke apa ke. Okey, jadi itu je. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya dalam Mawi TV. Assalamualaikum.